Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, pada hari ini kita akan sambung balik topik bab 3 iaitu simpanan dan pelaburan. Okey, pada minggu lepas kita sudah belajar iaitu mengenai simpanan. Simpanan ada 3 kan, iaitu akaun simpanan tetap dan akaun simpanan semasa. Okey. So hari ini kita akan belajar faedah. Apakah faedah yang kita dapat perolehi apabila kita membuat simpanan di bank? Okey. So, apa itu maksud faedah? Faedah simpanan merupakan ganjaran yang dibayar oleh institusi kewangan seperti bank kepada penyimpan. Okey. Faedah ada dua iaitu faedah mudah dan faedah compound. Okey, pada hari ini kita akan belajar faedah mudah sahaja dulu ya. Okey. So, faedah mudah. Faedah mudah ni apa? Faedah mudah ni adalah ganjaran yang diberikan kepada penyimpan mengikut kadar tertentu ke atas jumlah wang simpanan untuk tempoh masa yang tertentu. Maksudnya apa? Kita simpan dekat bank kan? Okey, cukup masa kita akan diberi ganjaran. Okey, kerana menyimpan duit di bank tersebut. Okey, jadi macam mana kita nak kira berapakah nilai ganjaran yang kita perolehi? Okey, so cara kita nak kira faedah mudah adalah I sama dengan PRT. I adalah interest ataupun faedah. Okey, berapa faedah yang kita perolehi? Okey, P ni adalah principal. Principal ni apa? Principal tu berapa duit yang kita simpan. Okey, modal atau duit simpanan. Berapa yang kita masukkan dalam bank kita tu. Duit kita tu berapa nilai dia. Okey, R kadar. Okey, T tu tempoh dalam tahun. Okey, T ni dia kena tempoh dalam tahun. Okey, so kita terus buat soalan. Soalan yang pertama. Hitung faedah mudah yang diterima bagi setiap yang berikut. Okey, diberi RM9,200 disimpan selama 6 bulan pada kadar faedah 3.5% setiap tahun. Okey, dia suruh buat apa ni? Dia suruh kira hitung faedah mudah. Okey, sebelum kita nak kira faedah mudah tu, okey, kita kena tahu rumus dia. Ingat lagi tak rumus dia? Rumus faedah mudah adalah I sama dengan PRT. Okey, so sekarang ni daripada maklumat ni kita keluarkan maklumat dulu ya. Okey, 9,200 disimpan. Maksudnya apa? P ni adalah 9,200. Okey, 9,200 ni adalah nilai yang kita simpan. Modal kita, duit kita yang kita simpan. Okey, selama 6 bulan. 6 bulan ni tempoh. So, T adalah tempoh. Okey, T adalah 6 bulan. Okey, tapi ingat tadi saya kata, okey, nilai T ni dalam tempoh tahun. So, 6 bulan. Okey, macam mana kita nak tukar bulan kepada tahun? So, bulan kepada tahun kita kena bahagi dengan 12. Okey, jadi 6 per 12 bulan lah setahun. Okey, seterusnya dia kata kadar faedah. So, faedah dia adalah 3.5. Dan cara nak tulis kadar faedah, nak tulis R ni, okey, 3.5 per 100. Mesti dibahagikan dengan 100. Okey, kemudian boleh tak kita kira faedah mudah? Boleh. Apa rumus dia? I sama dengan PRT. P apa dia? P 9,200. Okey, darab berapa? R mana? R 3.5 kan? Okey, bila dimasukkan dalam rumus, kita kena buat 3.5 per 100. Darab, okey, T dia kata 6 bulan. 6 bulan ni kita kena tukar kepada tahun. So, 6 per 12. Okey, so sekarang boleh kita kira? Okey, boleh. Okey, awak tekan kalkulator. Dekat sini kita akan dapati jawapan dia adalah 161.
Okey, so maksudnya apa? Kita simpan 9,200 dalam tempoh 6 bulan dengan kadar faedah 3.5% yang bank bagi, kita mendapat keuntungan sebanyak, kita dapat ganjaran sebanyak RM161. Boleh? Okey, kita pergi kepada soalan yang kedua, contoh yang kedua ya. Okey, diberi 206,300 disimpan selama 2 tahun. Pada kadar faedah 4.5% setiap tahun. Okey, so sekarang ni soalan dia sama saja, dia nak faedah mudah. So faedah mudah rumusnya adalah I sama dengan PRT kan? Okey. So, apa nilai P? P mana P? P nilai yang kita simpan kan? Berapa? 206,300 kan? Okey. Kemudian R. Ada tak dia bagi kadar? Ada kan? Mana kadar? Kadar faedah 4.5. So, R adalah 4.5. Ingat, R kita mesti bahagi dengan 100. 4.5 per 100. Okey. Dan T. T tu masa. Ingat, masa kat sini dalam tempoh tahun. So, dekat sini cakap apa? Disimpan dalam masa 2 tahun. So, tak perlu tukar dah. Ambil saja 2 kan? Sebab dia dah unit dah tahun. Okey, so sekarang boleh kira? Boleh. Apakah rumus dia? I sama dengan PRT. Apa nilai P? 206,300. Kita gantikan nilai. R berapa? 4.5 per 100. Darab T berapa? 2. Okey, bila kita tekan kalkulator, jawapan yang kita perolehi adalah okey, 18,567. Okey, dia menyimpan sebanyak RM206,300 kan? Selama 2 tahun dengan kadar faedah 4.5%. Okey, selama 2 tahun dia mendapat faedah sebanyak 18,567. Okey, inilah kuasa menyimpan. Kita akan dapat banyak ganjaran. Okey, kita terus pergi kepada soalan contoh yang ketiga. Okey, masih lagi faedah mudah. Okey, tengok soalan dia. Okey, Encik Zainal menyimpan sebanyak RM4,000 di Bank Bunga Raya dengan kadar faedah 2% untuk setahun. Apakah faedah yang diperoleh Encik Zainal selepas 1 tahun? Okey, so sekarang ni dia tanya berapakah faedah kan? Okey, so kat sini kita belajar faedah mudah. Apakah rumus faedah mudah? I sama dengan PRT. Kena ingat tau. Okey, so nilai P. Ada tak dia kasih nilai P? Dia menyimpan sebanyak 4,000. Maksudnya apa? Dia simpan 4,000. Jadi modalnya 4,000 lah kan? Okey, P sama dengan 4,000. Okey, nak senang kita kena keluarkan maklumat yang diberi. Okey, R. Okey, R berapa? Kadar faedah. Dengan kadar faedah berapa? 2%. Okey, so ingat untuk masukkan dalam rumus 2 bahagi dengan 100. Itu teknik dia. Okey, kemudian untuk setahun. Setahun. Okey, berapakah faedah diperolehi Encik Zainal selepas 1 tahun? Okey, jadi tempoh masa dia adalah 1 tahun. Jadi sekarang dah boleh cari tak faedah mudah? Sudah boleh cari kan? Okey, so kita tulis rumus dia dulu ya. I sama dengan PRT. Apakah nilai P? 4,000. Apakah nilai R? 2 per 100. Apakah nilai P? Nilai T? 1. Okey, so cuba kita kira berapa nilai dia. Okey, nilai dekat sini adalah RM80. Okey, jadi Encik Zainal ni simpan 4,000 dalam masa 2 tahun. Dengan kadar faedah yang bank bagi pada dia adalah 2%, dia mendapat faedah dia sebanyak RM80 dalam masa 2 tahun. Okey. Seterusnya. Okey.
Encik Badrul menyimpan sebanyak RM5,000 di bank dengan kadar faedah 3% setahun. Bagi tempoh 2 tahun. Hitungkan jumlah faedah yang akan diperoleh Encik Badrul bagi 2 tahun tersebut. Okey. So sekarang ni faedah mudah lagi. Rumus dia I sama dengan PRT. Okey, kita kena cari apakah nilai P, apakah nilai R, apakah nilai T. Kan sebab nak cari interest berapakah yang didapat tu faedah tu. Okey, P. Berapa dia simpan? RM5,000. Berapakah dia punya kadar faedah? 3%. So di sini kena tulis 3/100. Tempoh dia berapa masa tahun? Tempoh dia 2 tahun. Okey, ingat tempoh dalam unit tahun. Okey, so I sama dengan PRT. P berapa? 5,000. Darab R berapa? 3/100. Darab T berapa? T darab dengan 2 tahun. Okey, so bila kita kira, kita akan dapat nilai ganjaran dia adalah RM300. Jadi Encik Zainal ni simpan RM5,000 dalam masa 2 tahun. Okey, dia mendapat faedah sebanyak RM300. Jadi berapa duit dia? Selepas 2 tahun berapa duit dia? Tambahlah duit dia, tapi tak tanya dalam soalan. Duit dia ada berapa? Duit dia ada RM5,000 tambah RM300 lah. Jadi berapa? RM5,300 bertambah sebanyak RM300. Okey. Seterusnya, soalan yang keempat. Encik Wong menyimpan sebanyak RM10,000 di bank murni dengan kadar faedah 4% setahun. Hitung jumlah faedah yang diperoleh Encik Wong selepas 6 bulan. Okey, so sekarang ni macam mana kita nak buat? Okay, ini masih lagi faedah mudah. Okey, iaitu rumus dia I sama dengan PRT. Okey, kita tentukan nilai dulu. Nilai P berapa, R berapa, T berapa. Kita kena tentukan. P berapa nilai dia? RM10,000. R berapa nilai dia? 4% kan? Jadi kat sini kita tulis 4/100. Okey? Dan berapa lama dia nak simpan? Selepas berapa bulan? Selepas 6 bulan. Okey, so kita tahu T ni unit dia mesti tahun kan? Okey, kat sini dia bagi 6 bulan. Jadi macam mana kita nak tukarkan bulan kepada tahun? So bulan kepada tahun kita kena bahagi dengan 12. Okey, so sekarang ni kita dah ada semua nilai. Kita boleh kira lah nilai interest dia. Okey, I sama dengan PRT. Berapa nilai P? RM10,000. Berapa nilai R? 4/100. Berapa nilai T? 6/12. Okey, bila kita kira menggunakan kalkulator, kita mendapati jawapannya adalah sebanyak RM200. Maksudnya apa? Disimpan RM10,000. Dalam tempoh 6 bulan je dia dapat RM200. Jadi selepas 6 bulan, duit dia akan menjadi RM10,200 lah. Kan? RM10,000 duit dia. 200 faedah yang diperolehi daripada bank bagi dia kan. Okey. Seterusnya. Okey, soalan terakhir untuk hari ini. Kemudian saya akan minta awak buat 2 soalan ya. Okey, Encik Nazrin menyimpan sebanyak RM8,000 di bank desa dengan kadar faedah 3% tahun. Hitung jumlah simpanan Encik Nazrin selepas beliau menyimpan selama 2 tahun dan 3 tahun. Okey, dia nak suruh bezakan. Kalau simpan 2 tahun, berapa banyak dia dapat? Kalau simpan 3 tahun, berapa banyak dia dapat? Okey, sebelum tu kita keluarkan rumus dia. I sama dengan PRT. I sama dengan PRT. Okey, apa nilai P dia? P sama dengan Encik Nazrin menyimpan sebanyak berapa? RM8,000. Okey, R dia berapa? R dia kadar faedah dia berapa? 3%. 3%, kita tukar peratus kepada 3/100%. Okey, darab. Okey. I, okey. Bukan. T,
Okey, T pertama adalah 2 tahun lah. Okey, so kita kira yang pertama dulu Untuk T 2 tahun. Okey, so I sama dengan PRT. P berapa? 8,000. R berapa? 3/100. T berapa? Untuk tempoh 2 tahun. Okey, so untuk tempoh 2 tahun, okey, bila kita kira nilainya adalah 480. Okey. Soalan dia kata apa ya? Baca balik soalan dia kata hitung jumlah simpanan Encik Nazlin dia menyimpan selama 2 tahun. Dia suruh kira berapa jumlah Encik Nazlin selepas 2 tahun. Okey. Okey, so maksudnya macam mana? Okey. Dia simpan 8,000. Selepas 2 tahun dia mendapat faedah 480 kan? Jadi berapa jumlah simpanan dia? Jumlah simpanan dia adalah 8,000 tambah dengan 480. Okey, nilai duit Encik Nazrin yang ada sekarang adalah RM8,480 sahaja. Okey, seterusnya kita buat soalan yang B. Dia kata sama saja P dia simpan 8,000. Kadar sama, cuma tempoh masa adalah 3 tahun. Untuk B, tempoh masanya adalah 3 tahun. Okey. Okey, T dia 3 tahun. Okey, rumus dia adalah I sama dengan PRT. Berapa nilai P? P adalah 8,000. Tak darab. R berapa? Sama saja macam tadi 3/100. Darab dengan apa? T. T apa T? T adalah 3 tahun. Okey, so sekarang 8,000 darab 3/100 darab dengan 3 tahun. Apakah jawapan dia? Jawapannya kat sini adalah 720. Maksudnya apa? Dia simpan 8,000 selama 3 tahun kan? Okey, jadi berapa duit dia selepas 3 tahun? Duit dia selepas 3 tahun adalah 8,000 tambah 720 akan jadi 8,720 ringgit. Okey, bertambah sebanyak RM720. Jadi apakah maksud faedah tu? Faedah tu adalah ganjaran yang bank bagi pada kita apabila kita menyimpan dalam bank tersebut. Okey. So, ini adalah soalan terakhir tadi, soalan terakhir. Sekarang ni saya nak minta awak tolong jawab soalan 5, contoh soalan 5 dan juga tolong jawab soalan ini. Okey? So, terima kasih semua. Saya harap awak boleh faham apa yang kita belajar hari ini.